Sap, 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 sap. Macam Street Fighter. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita akan meneruskan lagi akan video reaksi seram kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan satu video ini yang agak tular lah, yang melibatkan proses rawatan. Okey, rawatan orang terkena, orang kata saka ke apa ke, ataupun kena sampuk ke. Okey, rawatan ni jadi viral pasal ada satu orang ustaz ni, dia menunjukkan skill tinju ketika melakukan proses rawatan. Dan video ni pendek saja tapi mendapat perhatian netizen lah di internet. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok dulu akan video ini. Okey baik, FJ ambil video ni, FJ cari, dia ada banyak orang share, tapi FJ ambil daripada Al-Khairis. Kita baca dulu caption dia. Sepanjang 3 tahun saya bekerja dan menjadi pengurus cawangan di Pusat Rawatan Ashifa, tak pernah lagi lah ustaz bertinju macam ini. Ini siap bertinju lagi. Layan je lah. Tak percaya kan kena tuduh Wahabi pula. Semoga Allah jauhi kita dari pemandulan akal dalam beragama. Okay, so kita tak nak ulas lagi, kita tengok terlebih dahulu akan video ni sepanjang 17 saat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay, dia bertinju macam Mike Tyson. Dia sampai Pusat Terapi Al-Hirzi. Kita sekali lagi shadow music. Sap, 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 sap. Macam Street Fighter. Terbongkang terus. Okey, habis dia video yang tak panjang, tetapi video ini mendapat orang kata tontonan yang tinggi dan agak tular lah sehari dua ni berkaitan dengan rawatan yang diamalkan. Okey, bercerita tentang rawatan ni, cerita dia sebenarnya kalau kita nak ulas, dia satu benda yang subjektif. Ada orang bersetuju, ada orang yang tidak bersetuju lah. Namun apa yang FJ nak korang fikirkan ialah, kalau sekali pandang lah kan, secara logiknya, sekali pandang je lah, kalau korang mungkin tak ada pengalaman dalam perkara ini dan sebagainya, korang rasa melihat akan reaksi itu, adakah itu okey bagi korang ataupun tidak okey secara gambarannya, ataupun dari sudut macam rawatan Islam yang kita fikir kan, rawatan Islam menggunakan ayat Al-Quran dan sebagainya, adakah benda tu korang okey ataupun tak okey? Benda ni jawapan dia subjektif. Ada orang kata benda tu okey, ada orang kata benda tu tak okey. Jadi kesimpulannya sebenarnya, kalau nak cerita pasal keadaan yang seperti itu, sebenarnya kalau korang carilah video-video rawatan ni, kesampukan ataupun kerasukan, exorcism ni, bukan dalam kalangan orang Islam saja, ada juga dalam kalangan agama lain dan sebagainya kan. Dan lebih kurang je lah, kalau korang cari dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, memang ada pederi Kristian pun ada yang buat rawatan yang seperti itu, menggunakan macam orang kata jurus-jurus kan, sampai orang yang kena rasuk tu tercampak. So jadi persoalan lah kat sini kan, adakah pederi yang buat tu, yang beragama Kristian tersebut, apabila dia buat proses rawatan yang lebih kurang sama gaya macam tu, dan orang tu pun sembuh daripada kerasukan, exorcism dan sebagainya, adakah benda tu boleh dibenarkan ke apa ke? Yang itu menjadi persoalan lah. So bagi pandangan FJ berkaitan dengan video tersebut, that's why FJ macam ni je. Kalau kita bercanggah tentang sesuatu, memang daripada dulu memang iktikad FJ macam ni. Apa benda yang korang rasa pelik, yang rasa macam benda ni betul ke tak betul, aku rasa macam tak betul tapi aku rasa betul, ataupun aku rasa tak betul, aku rasa betul, korang kena rujuk balik Al-Quran dan juga Sunnah. Ada tak dalam proses rawatan dan sebagainya amalan-amalan orang kata ulama'-ulama' dulu yang buat macam tu, ada ke tidak? Itu persoalan yang timbul lah. Sebab dulu FJ, pengalaman FJ berkaitan dengan perkara-perkara yang macam ni, memang orang kata FJ pernah ada pengalaman yang macam tu. Bukan cerita sembang FJ nak kritik orang lain ke apa ke. FJ memang ada pengalaman
yang seperti ini. Dan FJ sendiri pun pada zaman dulu bila melibatkan proses rawatan dan sebagainya, FJ punya kepercayaan prefer kepada yang macam ni lah. Macamnya yang menggunakan jurus dan sebagainya kan. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, tangan ni kita nak potong macam tu, bergaya macam tu kan. Macam tu lah keadaan dia. Sebab FJ pernah buat benda tu. Sebab FJ cerita ni FJ pernah buat kan. Sampai satu tahap kesedaran ni, di mana berkaitan dengan jurus ke apa benda lah, macam tadi lah kan. Ada FJ dengar satu ceramah ustaz ni. Dia kata benda tu tidak mengikut, orang kata, sunnah lah. Dengan hujah bahawa dia kata zaman dulu mana ada orang buat macam tu. Mana ada zaman para sahabat, para tabi'in merawat orang dengan cara ataupun metodologi, kaedah yang seperti itu. Kali kan pusat rawatan ni dia lagi keras lah pandangan dia kan. Dia kata kalau kan pusat rawatan ni pun tak ada. Dia ruqyah kendiri tu ada. Maksudnya kalau ada masalah ke apa ke, kita belajar sendiri amalan untuk menghalang, mengekang daripada gangguan-gangguan ni. Tapi untuk pusat rawatan tak ada. Dia lagi keras lah pandangan dia. Lepas tu FJ macam, sebab FJ ada pengalaman dengan benda-benda bersilat ke apa benda macam ni. Memang pernah ada pengalaman menghadapi situasi yang seperti itu kan. So FJ macam tak berapa puas hati lah kan ustaz ni punya pandangan. FJ rasa macam, alah ustaz ni bila dia ceramah kat meja berceramah, dia sembang macam tu lah. Bila in realitinya kau bukan tahu pun, dan kau sendiri pun bukan perawat. FJ ada argument yang seperti itu. Sebab FJ ada pengalaman yang macam ni lah. So FJ pun, yelah kita ni walaupun kita tak percaya, kita kena study juga kaji juga kan. Perkara-perkara macam ni adakah betul. Dan FJ carilah ustaz tu kata betul tak rawatan, cara rawatan yang sebenar macam mana dan sebagainya, apa kaedah metodologi yang kita boleh gunakan. So di situ FJ cari dan belajar lah. Buka laman web orang kata mufti wilayah tentang cara-cara orang kata mengekang gangguan jin, gangguan syaitan. Kemudian masuk dalam grup Ruqyah Syariah Malaysia tentang cara-cara metodologi, kaedah untuk merawat orang-orang kena rasuk, gangguan dan sebagainya. Kemudian apa lagi AJ cari lagi berkaitan dengan macam ni lah, tentang rawatan dan sebagainya kan, mengikut perspektif Islam yang sebenar. So argument dia adalah bila FJ duk cari semua kan, ada ustaz tu pun pernah yang FJ cakap tadi, dia cerita ada satu orang ulama' ni, dia pun melibatkan diri dalam rawatan Islam dan sebagainya. Dan kaedah metodologi dia, kalau dia menghadapi orang kena rasuk ke apa ke, dia tak cerita banyak, tak ada sembang, tak ada apa, dia terus baca ayat Quran. Apa jin tu cakap ke apa ke, dia tak layan, tak langsung, dia baca je ayat Quran sampai jin itu keluar. Maksudnya dia tak layan kata-kata jin tu. So bila FJ fikir balik kan, apa benda yang sebenarnya berlaku, sebenarnya bagi FJ itu antara kaedah yang ulama' tu amalkan. Bagi FJ sebenarnya agak bertepatan. Kenapa FJ cakap bertepatan? Sebab bila kau, contohlah kalau ada certain mungkin perawat, dia upload video dia bersembang dengan jin dan sebagainya, dia bercakap-cakap, mungkin dalam diri perawat tu dia faham apa sebenarnya mainan jin tu bercakap, dia punya cerita dia, apa dia punya muslihat dia. Orang yang perawat ni InsyaAllah dia faham. Okay? Orang kata kadang-kadang ada jin yang rasuk ni dia mengaku dia jin Islam dan sebagainya lah. Kemudian ada juga jin-jin ni yang bila dia kena rasuk, dia mengeluarkan pandangan ulama' pun ada juga. Ada yang baca ayat Quran pun ada juga. So dekat situ kita ni sebenarnya nak dengar jin tu yang sampaikan ke, kita guru kita nak cari daripada kalangan manusia. Itu persoalan lah. Tapi kalau orang yang perawat ni, dia faham benda tu dia tak akan dengar. Tapi masalahnya adalah orang yang lihat video tu, itu problem tu. Orang akan salah faham. Okay, berkaitan dengan proses rawatan tadi dan sebagainya. Sebagai contoh macam menggunakan, kalau je teliti lah secara kasarnya, nampak dia menggunakan jurus. Adakah jurus itu sebenarnya dibolehkan? Kenapa tak baca je ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, baca je terus dan jin tu akan keluar. Sebenarnya kadang-kadang ini perspektif FJ lah, FJ tak kata orang lain. Jin ni memang sengaja dia nak buat action yang macam tu. Itu pandangan FJ lah. Sebab kita tak nampak dia pun. So bila kita baca ayat Quran, dia tahan sebenarnya. Dia cuba untuk bertahan dengan bacaan kita. Lepas tu kita pun mulalah berjurus, orang kata kan. Berjurus maksudnya dengan gaya dan sebagainya, meninju lah, tumbuk hang ni kan. Dia pun sakit.
Betul ke dia sakit sebenarnya? Korang nak tahu tak, FJ punya pengalaman lah, sampai satu tahap kan, nak tahu jin ni sakti tak sakti, ataupun syaitan ni dia sakti tak sakti, yang menyebabkan gangguan dan sebagainya. Bila kau baca Al-Quran, dia gelak. Tapi sebenarnya bila FJ belajar, dia gelak itu dia sakit. Dia bukannya dia gelak tu dia tak loot dengan Al-Quran ke apa ke, tapi sebenarnya dia reverse psychology. Sebenarnya dia gelak tu, dia gelak ha 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 kan. Sebenarnya dia sakit. Tapi sebenarnya dia nak reverse psikologi kita. Bila kita baca Al-Quran, dia gelak macam tu, kita rasa ish, tak load Al-Quran ni, jom kita try jurus tinju pula kan. Dia tinju, oh sakit, jangan tinju aku. Nampak tak gaya dia? Sebenarnya dia nak trick kita. Kalau orang yang perawat ni, sebab tu kena study betul-betul kan. AJ tak kata yang tadi tu salah ke apa, itu pandangan masing-masing lah. Tapi ini memang pandangan AJ, semua mainan jin, mainan syaitan. Sebenarnya dia nak, kalau orang tengok lagi lah, kalau dalam kalangan perawat sendiri pun mungkin salah faham apa yang jin ni main kan. Apatah lagi orang yang lihat, dia kata ush, dahsyat, oh ustaz ni hebat oh kan, apa terbaring jin tu kena tombok kan. Itu ada orang yang terima macam tu, dia akan terima lah. Ada orang fikir lawak, ada orang yang fikir dia jadi macam orang kata burn ataupun beban kepada agama ni. Bila contohlah orang lain tengok, orang lain mungkin agama lain tengok dalam keadaan tu, ish, Islam punya rawatan sampai macam tu sekali ya, tinju zap ada oh. Kata agama yang benar, ini macam pun ada dalam agama kau. Nampak tak? Sebab tu benda-benda macam ni, kalau pandangan AJ nasihat je lah, jangan show off lah. Kalau katakan nak buat juga kan, jangan show off kepada public perkara-perkara yang macam ni. Itu satu lagi, study betul-betul. Jangan kita ambil pada satu orang guru je. Jangan kita ambil satu orang guru cerita, okay, you amalkan macam ni, you kena buat cara macam ni kan. Kena ada dalam kepala otak kita argument benda tu. Kenapa nak kena amal macam ni? Tak ada ke cara lain? Tak ada ke kaedah lain? Okay, kalau kata ada kaedah lain, lepas tu kita counter balik. Tuan guru, saya minta maaf lah, saya tengok pusat rawatan lain dia mengamalkan 100% ayat Quran dan ada yang berkesan dan sebagainya. Kenapa kita tak buat macam tu? Kena ada argument macam tu. Tak boleh korang, oh inilah yang sebenar, inilah yang betul. Kadang-kadang belum tentu betul. Macam Vijay cakap, Vijay tak salahkan perawat, tetapi otak kita kena fikir bahawa jin dan syaitan ni memang dia sampai satu tahap, kalau dia tak boleh sesatkan korang dengan kemaksiatan, dia sesatkan korang dengan kebaikan. Korang rasa benda tu betul, tapi sebenarnya benda tu sudah menyimpang kan daripada ajaran yang sebenar, cara atau kaedah yang sebenar. Dan sebab manusia ni dia tak ada power. Kalau ruqyah yang dia tahu, itu sebenarnya doa. Itu saja, kita doa, kita minta kepada Allah perlindungan dan kesembuhan yang datangnya hadir daripada Allah. Kita tak ada kuasa satu pun. Tak ada, kita ada macam orang kata jurus sap kan. Macam itu super power lah. Itu yang AJ faham, apa yang AJ belajar. So benda ni subjektif. Mungkin ada orang terima, ada orang tak terima. Itu terpulang pada pandangan masing-masing. So AJ mesti stand dengan pendirian FJ, cara rawatan ataupun kaedah yang bagi FJ adalah yang bertepatan dengan apa yang Quran Sunnah. Itu yang sebenarnya AJ akan ikut lah. So macam perkara-perkara yang macam ni, kalau AJ berjumpa dan sebagainya, AJ tak kata salah, tapi AJ akan cuba elakkan lah daripada mengalami. Sebab AJ pernah berada di situasi tu, yang waktu tu first time terlibat dengan perkara-perkara yang macam ni, tapi sebenarnya AJ tak faham. Tapi ending bila AJ study, Alhamdulillah Allah bagi petunjuk. Study benda-benda ni, Kenapa ada ulama kritik kaedah, metodologi, cara menggunakan jurus ke apa macam ni. Kita study kenapa dia cakap macam tu. Dan orang yang kritik tu pun bukannya biasa-biasa. Dia pun ada, orang kata, hujah dia mengikut Quran Sunnah lah. Jadi ingat sampai di sini saja akan video ni. Kalau korang ada pandangan boleh share kat bawah. Tapi AJ tetap dengan stand AJ. Perkara ni bagi AJ, apa-apa melibatkan rawatan mesti ikut cara Quran dan Sunnah lah. Cara dia bagaimana, kita ikut rujuk ulama' yang bahas isu ini. Okay, itu saja berkaitan dengan perkara ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.